Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin ashrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربي يسر ولا تعسر فإن التيسير عليك يسير ربي تمم بالخير. نويت اعتكاف في هذا مسجد سنة لله تعالى. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Selesai kita menunaikan solat fardu maghrib secara berjemaah dan kita teruskan agenda kita pada hari ini. InsyaAllah hari ini saya akan membawakan satu tajuk berkaitan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu mukjizat Nabi. Mukjizat Nabi, insya-Allah hari ini kita akan bercerita tentang mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan esok baru kita akan sambung balik kuliah sirah kita. Sirah kita pada keesokan harinya lah tuan-tuan, insya-Allah. Mukjizat Nabi tuan-tuan ya. Hari ni saya tengok ada satu poster, orang yang tengok wayang dia tahulah. Poster filem Sijin, filem Sijin. Saya rasa tuan-tuan yang mana ada media sosial tu tahulah. Di mana poster tu dia buatlah gambar orang yang tengah kerasukan. Orang tu tengah kerasukan, saya tak tahulah orang kena rasuk ke ataupun hantu itu sendiri. Kemudian dia diselubungi dengan kain. Dan dekat kain tu dengan jelas ada tulis Bismillahirrahmanirrahim, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Walaupun ayat itu tidak sempurna, tapi ianya merupakan ayat Al-Quran. Ayat Al-Quran. Saya tertanya-tanya jugalah macam mana pihak pawagam pawagam wayang ni dia nak, yelah dah habis tu, macam mana dia nak menguruskan poster-poster tersebut, adakah disimpan, diletakkan di mana dan sebagainya, macam mana mereka menyelesaikan. Sebab apa? Itu ayat Al-Quran yang sebenarnya tak boleh ditulis pada poster tersebut, melainkan poster itu untuk program-program keagamaan bolehlah. Tapi kalau dengan orang yang ambil bergambar dengan poster tu dengan tak tutup aurat dan sebagainya, ianya sangatlah satu perkara yang pelik bagi kita. Dan hari ni tayangan perdana dia semua duduk dekat wayang tu. Wayang kan gelap kan. Adalah dia letaknya beberapa orang pakai telekung. Telekung warna putih. Telekung warna putih dekat tangga-tangga tu, nak bagi seram lah tuan-tuan, sebab nak tengok cerita hantu. Jadi kena ada jiwa tu. Dia letaklah orang pakai, lelaki pakai telekung, duduk berdiri je kat tiang tu dengan muka conteng-conteng semua kan. Saya tak tahu juga apa manfaat dia buat macam tu, apa mesej yang dia nak sampaikan. Yang saya tahu orang solat ni pakai telekung. Adakah orang pakai telekung solat ni hantu? Macam tu lah. Pelik-pelik sekarang tuan-tuan jangan jadikan kebiasaan lah. Nanti orang tengok orang bertelekung ni hantu. Buat program Qiyamul-Lail nanti macam-macam lah dalam fikiran kita. Mesej yang kita nak sampaikan tu, maksudnya orang yang solat ni, orang yang pakai telekung ni, dia ni hantu ni suka pakai telekung macam tu. Nak pula telekung putih, macam-macam tuan-tuan Itu iklan tuan-tuan. Bagi tahu pesan dengan anak-anak, jangan tengoklah cerita-cerita macam tu. Hantu-hantu ni jangan diundang lah. Kita kalau boleh nak elak, kita pergi cari pula hantu ataupun jin tersebut. Kita teruskan hari ini, kita akan melihat mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mukjizat ni apa tuan-tuan? Mukjizat adalah perkara luar biasa yang tidak terjangkau daripada akal kita,
yang berlaku kepada para nabi dan para rasul sebagai bukti sokongan bahawasanya dia itu adalah utusan daripada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, mana-mana nabi dan para rasul dikurniakan mukjizat sebagai bukti sokongan. Kata pesuruh Allah, kata utusan Allah yang Allah kirimkan, mana buktinya? Sebahagian nabi dan para rasul dikurniakan mukjizat, perkara pelik yang luar biasa yang boleh dilakukan oleh nabi dan rasul tersebut sebagai bukti sokongan yang dia itu adalah nabi dan juga rasul yang diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kalaulah dia bukan nabi, dia manusia biasa macam kita dan berlaku perkara luar biasa kepada dia. Orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala yang melazimi ibadah dia, kadang-kadang perkara luar biasa boleh berlaku kepada dia juga. Boleh berlaku kepada dia dan ianya dipanggil sebagai karamah. Mukjizat, perkara yang berlaku kepada para nabi dan para rasul sebagai bukti dia itu adalah utusan Allah. Dan kalau dia bukan nabi dan rasul, manusia biasa yang boleh berlaku pada dia perkara yang luar biasa, kita panggil dengan karamah. Setengah orang dia beribadah sebab dia nak karamah. Itu pelik, tuan-tuan. Kita ibadah, dia kata boleh tak nak dapat wirid yang boleh terbang-terbang ni. Dia nak macam tu. Dia wirid lepas solat tu dia tak amal kan. Lepas solat dia bangun, dia tak istighfar apa semua. Dia nak wirid yang pelik-pelik, yang boleh terbang. Kalau orang nampak dia jadi takut kan. Bila tengok dia ni gerun lah, tapi dia bukannya apa-apa pun. Dia tengok fizikal dia pun tak apa-apa, tapi tengok dia gerun. Dia nak ayat-ayat yang macam ni. Itu tak boleh, tuan-tuan. Kita beribadah, berzikir, berwirid, solat, qiyamul lail, semuanya itu adalah untuk mendapatkan keredaan Allah. Dan Allah terima ibadah kita tu sebagai ibadah yang ikhlas. Jaga niat kita, tuan-tuan, supaya tak terpesong daripada objektif yang sepatutnya. Dan kalaulah dia itu orang yang fasik, munafik, berlaku perkara luar biasa kepada dia, kita panggil dengan istidraj. Istidraj ini perkara yang luar biasa yang Allah berikan kepada dia. Bukan tujuan Allah nak mengangkat dia, nak naikkan dia, tuan-tuan, tapi adalah untuk biarkan dia dengan kehanyutan dunia dia yang dia akan terima. Supaya apa? Supaya nanti apabila dia mati, dia akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu beberapa perkara lah tentang perkara luar biasa yang terjadi kepada nabi, para rasul dan juga manusia biasa ini, tuan-tuan. Nabi sallallahu alaihi wasallam, tuan-tuan, kata Imam Nawawi yang mensyarahkan Sahih Muslim, dia kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hampir mempunyai jumlah mukjizat 1200, hampir ke 1200. Hampir ke 1200, dan sebahagian ulama kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghimpunkan keseluruhan mukjizat yang diberikan kepada nabi dan para rasul ada pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nanti kita tengok satu persatu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tuan-tuan, Nabi sallallahu alaihi wasallam merupakan nabi yang terakhir. Dan kita bila tengok kisah para nabi dan para rasul, sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebahagian para sahabat menyaksikan sendiri mukjizat nabi ini. Melihat mukjizat nabi ini, kita pun kata apa, untunglah para sahabat. Sebab apa? Dapat lihat mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dapat tengok bukti kebenaran nabi. Kita ni yang duduk jarak dengan Nabi 1400 tahun lebih ni tak nampak perkara tersebut.
Walhal kita lupa bahawa sesungguhnya satu mukjizat, dan mukjizat itu adalah yang paling besar keutamaan buat Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu Al-Quran. Al-Quran yang masih kekal lagi sehingga hari ini dan relevan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam dilantik menjadi rasul sehinggalah hari ini, tuan-tuan. Sehinggalah hari ini kita tengok ada satu Mak Saleh tu, saya tengok dekat TikTok, dia ni dalam tempoh Israel ini menyerang Palestin, dia tengok dengan video dengan macam mana orang-orang Palestin ini kuatnya, dia ni hebatnya, sabarnya orang-orang Palestin ni. Dan sejak daripada itu dia membaca terjemahan Al-Quran. Dia membaca terjemahan Al-Quran, dia buat live, dia baca lah terjemahan Al-Quran. Bila jumpa benda yang pelik-pelik sikit, dia terus cari Google apa semua maklumat-maklumat tu. Antara maklumat yang ada yang dia jumpa, tuan-tuan, antaranya adalah bulan ini tidak memantulkan cahayanya. Maksudnya bulan tak ada cahaya, dia memantulkan cahaya daripada matahari. Tuan-tuan, di mana benda perkara tersebut, kajian tersebut dibuktikan oleh saintis pada kurun sekian. Maksudnya sebelum kurun yang jauh lagi lah, selepas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat. Maksudnya zaman contemporary ni, orang dah boleh naik roket pergi ke bulan dan sebagainya. Bila dia baca tafsir tu, dia tengok ada dinyatakan dalam ayat Al-Quran tersebut bahawanya bulan itu dia tidak mempunyai cahaya dan ianya dipantulkan. Termasuklah kisah di mana kejadian manusia ini yang diceritakan secara lengkap, bagaimana sebuah setitis air yang mana dia menempel di dinding, kemudian menjadi segumpal daging, segumpal darah yang kita kenali dengan embrio, kemudian ianya berkembang dalam waktu yang tertentu. Semuanya itu diceritakan di dalam Al-Quran. Maka tuan-tuan, orang yang membaca Al-Quran itu terjemahan hari ini menjadi orang Islam. Dia masuk Islam dah. Dia masuk Islam asbab daripada peristiwa peperangan di Palestin. Al-Quran, tuan-tuan, mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tengok, untunglah Nabi mukjizat disaksikan oleh sahabat-sahabat, sedangkan kita lupa Al-Quran itu turun dan ianya kekal kepada kita, dan kita sahaja yang tak nak mengambil manfaat daripada Al-Quran tersebut. Kata Nabi, Iqra'ul Quran fahinnahu ya'ti yaumal qiyamah tisyafi'i. Tuan-tuan, maksudnya apa? Maksudnya sesungguhnya Al-Quran itu akan datang di mahsyar nanti memberikan syafaat pada orang yang banyak membacanya dan mentadaburnya. Tuan-tuan, Nabi kata yang membaca Al-Quran, tak syarat pun orang itu menghafal Al-Quran. Sebab apa? Bukan semua orang direzekikan oleh Allah untuk menghafal Al-Quran. Tak semua orang. Nabi sebut di situ orang yang melazimi membaca Al-Quran, mentadabur. Nabi tak syarat menghafal Al-Quran. Kalau hafal, alhamdulillah. Tapi bila kita dengar ini, maksudnya kita pun boleh jadilah sebahagian orang yang boleh mendapatkan syafaat Al-Quran. Sebab Nabi kata apa? Yang membacanya, melaziminya dan juga mentadabbur Al-Quran. Tuan-tuan, Al-Quran itu akan datang memberikan syafaat waktu dia dihisap oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kata Nabi, tuan-tuan, di mahsyar nanti bila Allah panggil, fa innahu laisa bainaha wa bainallahi turjuman, tak ada penterjemah ataupun orang tengah di antara kita dan Allah. Kita dan Allah bercakap terus. Kalaulah kita ni diadili, ada peguam bela, kuat sikit tuan-tuan. Ada peguam bela, nak dapat pula peguam tu dia banyak menangkis, kita bayar dia, alhamdulillah, yakin sikit. Tapi di hadapan Allah nanti tak ada peguam bela. Cukup kamu sahaja yang tahu apa yang kamu buat di atas muka bumi Allah dahulu. Kita tuan-tuan, kalaulah kena di mahsyar nanti tuan-tuan, apa yang paling kita ingat? Kita tak ingat pahala kita tuan-tuan. Kita akan ingat apa? Dosa kita.
dosa kita, apa yang kita buat di atas muka bumi Allah dulu. Kita tak ingat pun yang kita ni orang masjid, kita baca Al-Quran, kita sedekah, kita tak ingat yang tu. Kita ingat dosa kita di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Tiba-tiba Nabi kata apa? Al-Quran ini akan datang kepada dia di hari kiamat menjadi syafaat kepada orang itu sendiri, tuan-tuan. Siapa dia? Dia adalah 2 surah di dalam Al-Quran, Al-Baqarah dan juga Al-Imran. Tuan-tuan, masa tu Nabi Ibrahim pun, Nabi Nuh pun tak berani bercakap. Semuanya apa, tuan-tuan? Nafsi, nafsi, diriku, diriku. Dah tak ada dah mana yang ibu bapa yang sayang dan kasihkan kepada anak dia. Waktu di mahsyar nanti semuanya fikir diri masing-masing. Berjalan menuju ke mahsyar, boleh jadi seorang sahabat tanya, "Ya Rasulullah, boleh jadi ke kita ni dah berkumpul ramai-ramai, boleh jadi ke ibu berjumpa dengan anak, suami berjumpa dengan isteri?" Nabi kata apa? Boleh. Ada yang akan berselisih dengan anak dan juga ibunya bila dia saling berpandangan, kemudian masing-masing meneruskan perjalanan. Macam tuan-tuan nampak nanti dengan ayah tuan-tuan ke ibu tuan-tuan nampak, kemudian buat tak tahu jalan, tuan-tuan. Sebab masa itu perkara yang sangat genting. Semuanya risau tentang diri masing-masing. Kerana apa? Di hadapan sudah pun dibentangkan neraka jahanam. Kita akan mendengar ngaumuman suara neraka jahanam, letusan-letusan neraka jahanam. Ketika itu kita lupa apa yang berlaku. Ibu tuan-tuan dah meninggal, kemudian kita jumpa balik, tuan-tuan. Masa itu semua orang tak bercakap, berjalan menuju ke mahsyar. Kemudian apa yang berlaku? Itu antara mukjizat Nabi SAW, iaitu Al-Quran. Nabi Musa ni tuan-tuan, dia kuat. Para nabi dan para rasul ini dikurniakan fizikal dan juga kudrat yang kuat. Antaranya Nabi Musa. Nabi Musa ni, dia masa dia dewasa, dia berjumpa terserempak dengan seorang Qibti dan juga seorang Bani Israel. Qibti ni siapa? Bangsa Firaun. Sama bangsa dengan Firaun di Mesir, berjumpa dengan Bani Israel. Bani Israel ini daripada kaum Nabi Musa. Bila berjumpa, Qibti ini bergaduh dengan Bani Israel tadi. Bergaduh dengan Bani Israel. Bila Bani Israel ini nampak Musa, dia kata, "Wahai Musa, tolong aku ini Israel. Aku ini Israel, bantu aku. Ni tengah bergaduh dengan Qibti ni." Kemudian datanglah Nabi Musa dengan niat untuk meleraikan, tuan-tuan. Nabi Musa tampar si Qibti itu, terjatuh, tergolek, mati, tuan-tuan. Terjatuh, tergolek dan mati. Siapa dia? Si Qibti itu, keturunan ataupun bangsa sama dengan Firaun. Kemudian satu hari Nabi SAW, kita tengok tadi Nabi Musa, sekarang kita tengok pula Rasulullah SAW. Satu hari Nabi Muhammad SAW datang kepada seorang Quraisy Arab yang bernama Rukanah. Rukanah ini kita boleh katakan sebagai contohnya ahli gusti lah. Ahli gusti, dan dia ni mahir dalam pertempuran tangan. Maksudnya one by one, lawan seorang. Dan dia tak pernah kalah dengan siapa-siapa. Kalau tuan-tuan perasan, dekat Quraisy tu zaman dahulu, zaman Rasulullah SAW, pasar dia ada bahagian tempat orang bersyair, ada bahagian tempat orang beradu tenaga, ada bahagian tempat orang berjual beli. Rukanah ini dia adalah orang yang kuat berlawan, atau kita kata ahli gusti. Satu hari Rasulullah SAW datang kepada Rukanah. Dia kata, "Wahai Rukanah, aku ini pesuruh Allah, masuklah Islam. Masuklah Islam, wahai Rukanah." Jawab Rukanah, "Wahai Muhammad, kalau engkau berjaya kalahkan aku masuk Islam, dan aku top up lagi dengan 100 ekor kambing. Aku hadiahkan kepada kamu kalau kamu boleh mengalahkan aku." Tuan-tuan, Rasulullah SAW, kita jangan bayang Nabi berdakwah, kemudian Nabi ni macam malu-malu, lemah lembut.
Kan macam tak reti nak berlawan, kalau tunggang kuda pun tak mahir. Tidak tuan-tuan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempunyai fizikal dan kekuatan yang kuat. Buktinya apa? Buktinya Nabi sallallahu alaihi wasallam sahut cabaran Rukanah ini. Sahut cabaran Rukanah. Kita kata takkan Nabi ni kaki bergaduh kan? Takkan Nabi ni kaki pukul ke? Tidak tuan-tuan. Nabi sallallahu alaihi wasallam sahut cabaran Rukanah itu sebab Rukanah kata, kalau Muhammad boleh kalahkan aku akan masuk Islam. Jadi keislaman Rukanah itulah yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nak. Jadi berlawan tuan-tuan. Berlawan ni saya tak tahulah bersilat ke, pakai pedang ke, Muay Thai ke, tak tahu. Tapi dia bertempur dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada pusingan pertama Nabi berjaya mengalahkan Rukanah. Terjatuh, tergolek Rukanah. Rukanah bangun. Dia kata apa? Nak ambil 100 ekor kambing ini dan aku nak repeat balik. Sebab tadi tu tak ready, macam tak serius. Biasalah tuan-tuan, orang yang dah kalah, dia orang hebat, tiba-tiba kalah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia kata tak ready, nak lawan sekali lagi. Maka kali kedua lawan pun kalah lagi tuan-tuan, dan 100 ekor kambing ditambah lagi menjadi 200. Dan kali ini Rukanah nak berlawan sekali lagi dan dia kalah kali yang ketiga. Maka bila dah kalah kali yang ketiga tuan-tuan, akhirnya Rukanah pun kata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, belum pernah lagi di Mekah ini orang yang berjaya menjatuhkan aku ke atas tanah. Dan aku yakin apabila aku kalah dengan kamu Muhammad sebanyak 3 kali, aku yakin bahawa kemenangan kamu itu datangnya daripada Tuhan kamu. Datangnya daripada bantuan Tuhan kamu. Wahai Muhammad, aku masuk Islam. Maka ketika itulah Rukanah masuk Islam. Bila Rukanah masuk Islam, Nabi pulangkan balik tuan-tuan 300 ekor kambing tadi. 300 ekor kambing tadi. Sebab apa? Sebab Nabi nakkan keislaman Rukanah. Bukannya habuan 300 ekor kambing yang diberikan oleh Rukanah. Tak jauh tuan-tuan, para nabi dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam lah yang menghimpunkan keseluruhan mukjizat yang ada pada para nabi dan para rasul. Seterusnya Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman alaihi salam, dia memerintah tuan-tuan. Nabi Sulaiman ni dia memerintah, pemerintahan dia sampai hari ini tak ada orang yang memiliki kekuasaan yang seperti itu. Daripada timur ke barat, selatan dan timur ke barat, selatan ke utara. Saya pun dah lupa dah tu. Dia pun utara, selatan, timur, barat tu. Okey. Nabi Sulaiman bukan saja memimpin timur, barat, selatan, utara, tapi Nabi Sulaiman ini dia juga memerintah manusia dan juga jin dan juga haiwan tuan-tuan. Punyalah hebat siapa ni? Nabi Sulaiman ini. Dan di kalangan manusia dan jin, Nabi sallallahu alaihi wasallam juga tuan-tuan berdakwah. Nabi berdakwah ke dalam alam jin. Ke dalam alam jin. Selepas daripada peristiwa, kita tengok dakwah Nabi ke Taif tuan-tuan, Taif. Nabi keluar dan Allah Subhanahu wa taala arahkan, wahai Muhammad, nanti ada kumpulan jin yang akan datang menunggu kamu. Ajarkan mereka Al-Quran, dakwah kepada dia. Nabi SAW datang dengan seorang sahabat. Pada ketika itu Nabi buat bulatan, jangan keluar daripada bulatan ini, dan Nabi pun masuk daripada alam tersebut dan hilang tuan-tuan. Hilang. Nabi berdakwah kepada alam jin. Dan satu hari Nabi SAW didatangi oleh Ifrit. Dia perkara mujizat tuan-tuan. Jadi tuan-tuan dengar hari ni semuanya cerita-cerita luar biasa. Dan insya-Allah ini adalah cerita-cerita yang sahih lah, bukannya rekaan. Satu hari Nabi SAW solat tuan-tuan. Nabi solat, dan kebetulan pada ketika itu Nabi didatangi oleh Ifrit. Ifrit ni apa tuan-tuan? Ifrit ni jin kelas atasan. Ifrit ini jin kelas atasan. Sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilahirkan, jin-jin Ifrit ini dia boleh terbang daripada langit 1, langit 2, langit 3 untuk mendapatkan berita perbualan di antara para malaikat. Maksudnya apa? Maksudnya dia dapat perbualan
kepada malaikat. Malaikat kata hari ini nak turunkan hujan dekat kawasan mana, maka ifrit ini dapat maklumat tersebut dan turun memberikan maklumat kepada dukun-dukun dan juga bomoh-bomoh ini, tuan-tuan. Dari situ maklumat tu tahu. Maksudnya bukan dia tahu, bukan tok bomoh ataupun dukun-dukun ini tahu. Maksudnya dapat daripada bantuan-bantuan ifrit ini. Bukan sahaja dia boleh terbang tinggi, dan dia pun boleh menyelam dalam ke dasar laut. Jin ifrit ni, tuan-tuan. Satu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam solat. Nabi solat, ifrit ni ganggu. Ifrit mengganggu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lepas Nabi solat, tuan-tuan, antara mukjizat Nabi pegang ifrit ni. Nabi pegang ifrit, Nabi cekak ifrit ni, angkat ifrit ini, tuan-tuan, sehingga kan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku dapat merasakan sejuknya lidah ifrit ini. Maksudnya dah cekak tu, dah terjelir lidah, kena ke tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga aku dapat rasakan sejuknya lidah ifrit ini yang setelah aku menggenggamnya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, laqad arbidahu fi sariyatin min sawari al-masjid. Aku rasa sekejap lagi aku nak ambil tali, aku nak ikat ifrit ni. Tuan-tuan, Nabi waktu pegang tu, Nabi kata kejap lagi aku rasa aku nak ambil tali, aku nak ikat ifrit ni. Ikat ni, tuan-tuan, bukannya ikat secara batin kan, dengan mentera-mentera ke yang macam hari ini kita tengok sebagainya, dia ikat jin apa semua dengan secara batin. Maksudnya Nabi ambil sungguh-sungguh tali yang zahir ini, tali yang boleh kita nampak ni, ikat ifrit ini supaya apa? Supaya esok subuh semua orang boleh tengok. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku rasa aku nak ikat ifrit ni supaya apa? Nanti esok subuh orang datang masjid, semua orang boleh tengok ifrit ni macam mana rupa dia. Tapi tuan-tuan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam teringat, Nabi sallallahu alaihi wasallam teringat doa Nabi Sulaiman. Doa Nabi Sulaiman ni, tuan-tuan, Nabi Sulaiman ini dia pernah offer siapa-siapa yang boleh bawakan singgah sana Balqis. Alhamdulillah tahun lepas bulan puasa, saya di surau Kota Sirih Mas, kan puasa 30 hari, kita cerita tentang kisah 25 Rasul. 25 Rasul, maksudnya setiap hari sebelum berbuka puasa saya akan datang untuk kita kongsikan kisah 25 Rasul. Hari ini Nabi Adam, besok Nabi Idris, kemudian Nabi-Nabi, sampailah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Antaranya, tuan-tuan, ifrit ini dialah yang offer. Dia kata apa? Aku boleh bawa singgah sana Balqis ini sebelum tuan berdiri. Maksudnya daripada duduk ni berdiri berapa lama, berapa saat, tuan-tuan? 3 saat ada ke? Berdiri boleh sampai singgah sana Balqis. Kemudian yang seorang lagi daripada orang yang beriman, dia kata sebelum kamu mengelipkan mata. Lagi cepatlah, tuan-tuan, lagi cepat maksud dia. Itu panjang kisah dia. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam teringat dengan doa ataupun doa Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman doa apa? Rabbi firli, ya Allah ampunkan aku, wa habli mulkan, anugerahkan aku satu kerajaan la yambaghi li ahadin min ba'di, yang tak pernah diperolehi seorang pun selepas aku. Doa Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman doa, ya Allah ampunkan dosa-dosa aku, kurniakan aku satu kerajaan yang aku dapat dan tak pernah lagi dianugerahkan ke mana-mana pemimpin sekalipun sebelum aku dan selepas aku. Tuan-tuan, doa siapa? Doa Nabi Sulaiman. Maka bila Nabi teringat doa Nabi Sulaiman, saudaraku itu, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tawaduk dengan doa Nabi Sulaiman tersebut. Maksudnya apa, tuan-tuan? Nabi merendah diri. Sebab apa? Nabi Sulaiman dah minta doa tersebut. Bila Nabi teringat, aku takkan melebihi tawaduknya Nabi daripada doa Nabi Sulaiman itu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pun berbuat perkara tersebut dan melepaskan ifrit tadi. Kemudian Nabi Sulaiman bin Daud,
Nabi Sulaiman bin Daud. Nabi Daud ini tuan-tuan ayahnya kepada Nabi Sulaiman. Antara kelebihan Nabi Daud ini, dia boleh menempa besi tuan-tuan dengan tangan dia. Maksudnya dia boleh buat baju besi, perisai dengan tangan. Tempa besi, bentuk dengan tangan tuan-tuan. Maksudnya mujizat lah tu. Kelebihan Nabi Daud. Waktu perang Khandaq tuan-tuan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam korek parit gergasi. Kita dah tengok dah kisah parit gergasi. Nabi korek sampai satu keadaan jumpa dengan batu yang besar. Batu besar ini para sahabat tak boleh nak pecahkan. Bila tak boleh nak pecahkan, minta, ya Rasulullah, ada satu batu ni dia tak pecah. Kalau tak pecah nanti musuh boleh naik. Sebab apa? Batu itu besar, boleh naik dari atas batu itu dan boleh seberang. Maka Nabi SAW datang. Bila Nabi datang, Nabi angkat jubah Nabi SAW, tuan-tuan. Ketika itu nampak dua biji batu. Maka para sahabat nampak, maka mereka tahulah bahawa sesungguhnya Nabi ini dalam keadaan kelaparan. Sebab sebahagian sahabat ada yang mula mengikat satu batu. Bila Nabi angkat tu, Nabi nampak dua batu, tuan-tuan. Nabi tak ada kata, tengok aku dua batu, aku ni pemimpin berjiwa rakyat. Ambil gambar, tangkap tuan-tuan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tak buat benda tu, tuan-tuan. Sahabat nampak, sahabat faham. Bila sahabat nampak, sahabat tahu Nabi dah lagi lapar, lagilah hormatnya sahabat ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita lah kalau tahu pemimpin tu dia sederhana, tuan-tuan, dia tak cakap pun, kita akan menghormati pemimpin yang sebegitu. Kemudian apa yang berlaku? Nabi datang, Nabi ambil penukul yang sama yang digunakan oleh para sahabat. Nabi ketuk, Nabi baca Bismillahirrahmanirrahim, takbir, ketuk, tuan-tuan. Kali yang pertama pecah, takbir, ketuk lagi, tuan-tuan. Sampai kali kita takbir, ketuk lagi, tuan. Allahu Akbar, pecah, tuan-tuan. Lalu menjadi debu. Batu-batu yang tak boleh dipecahkan tadi, mujizat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, takbir, tuan-tuan, yang sekarang ni orang pun takut nak bertakbir. Itu iklan. Kemudian seterusnya Abu Hurairah dalam satu kisah, tuan-tuan. Abu Hurairah ni dia ahli sufah. Maksudnya orang yang Nabi khaskan untuk duduk di Masjid Nabawi. Maksudnya apa, tuan-tuan? Masjid Nabawi ada, kita panggil beranda ke atau apa, singgah, apa tu, pelantar tu, pangkin. Disitulah duduknya ahli sufah ini. Ahli sufah ini Nabi khususkan untuk dia duduk di Masjid Nabawi, ambil ilmu, ambil hadis-hadis Nabi, hafal hadis-hadis Nabi dan Al-Quran, dan belajar di situ. Kadang-kadang ada ahli sufah yang dikecualikan daripada mengikuti peperangan. Jadi dijaga untuk belajar saja, untuk ambil ilmu. Ada sebahagiannya yang dikecualikan daripada peperangan, tak semua yang pergi perang. Ahli sufah ni Abu Hurairah, dia duduk di situ, tuan-tuan. Tak bekerja, tak apa, duduk di situ, tuan-tuan. Bukan sebab malas, tuan-tuan. Sebab apa? Sebab bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, Abu Hurairah ada pekerjaan, Abu Hurairah ada kediaman, berkahwin dan ada anak. Selepas kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi satu hari, tuan-tuan, Abu Hurairah ni dia lapar. Dia lapar yang sangat-sangat sehingga dia berguling-guling dekat Masjid Nabawi tu, dan sehingga orang menyangka Abu Hurairah ni gila. Abu Hurairah ni duduk dekat depan Masjid Nabawi, dia tunggu di situ. Kalaulah ada siapa-siapa lalu, dia akan buat-buat tanya soalan. Bila buat-buat tanya soalan sambil berjalan balik, nanti kalau sampai dekat depan rumah orang tu, kurang-kurang orang tu kata, jomlah masuk rumah. Jemput masuk rumah, kurang-kurang boleh dapat TO dengan cokodok pun jadilah. Abu Hurairah, dia punya idea dia tu, dia yang ceritakan hal ini. Kemudian berjumpa dengan Saidina Umar. Jumpa dengan Saidina Umar, walhal dia pun alim, tuan-tuan. Dia cerita dengan Saidina Umar, borak, tanya soalan, selesai. Tuan-tuan, tak sampai lagi rumah, soalan dah habis. Kata, ada lagi soalan lagi? Saidina Umar kata, tak ada, tak apa. Assalamualaikum, waalaikumsalam, balik.
Berjumpa dengan Abu Bakar pun begitu. Tak sampai rumah lagi, dah habis soalan, Abu Bakar pun balik. Kali ini Abu Hurairah jumpa dengan Nabi. Berjumpa dengan Nabi SAW, Nabi bagi salam. Tuan-tuan, Nabi SAW sentiasa mendahului dalam memberi salam. Sahabat baru nak angkat kepala, Assalamualaikum Nabi. Sehingga sahabat ada yang cuba menyuruh bersembunyi, kan, bila Nabi lalu, diingat boleh bagi salam, Nabi juga bagi salam. Itu juga adalah mukjizat Rasulullah SAW memberi salam, tuan-tuan. Hari ini orang bagi salam dengan orang yang kenal saja. Tak kenal kita tak bagi salam. Walhal memberi salam ini boleh mengikis sifat apa? Sifat riak dan takabur di dalam diri kita. Kemudian berjumpa dengan Nabi. Saya sambung sikit lagi. Berjumpa dengan Nabi SAW. Bila berjumpa dengan Nabi, Nabi kata lapar ke? Tengok tuan-tuan, Nabi faham. Nabi faham, lapar ke? Dia kata, Abu Hurairah, lapar ke? Dia kata, ya lapar ya Rasulullah. Jom ikut saya ke rumah. Nabi lawa Abu Hurairah pergi ke rumah. Sampai ke rumah, tuan-tuan, satu riwayat bagi tahu, Nabi tanya ada apa di rumah, ada semangkuk susu. Ada lagi satu riwayat bagi tahu, sebenarnya ada orang hadiahkan Nabi, ya Rasulullah, ini susu, hadiah buat kamu. Kemudian ada semangkuk susu. Abu Hurairah tengok, dia kata apa? Ni kalau aku dengan Rasulullah ni dapat ni, alhamdulillah, aku kenyang, Nabi pun kenyang. Syukur alhamdulillah ada makanan untuk hari ini. Bila Nabi tanya Abu Hurairah, wahai Abu Hurairah, pergi semula ke Masjid Nabawi, panggil kawan-kawanmu yang Al-Suffah yang lain. Tuan-tuan, tadi Abu Hurairah tengok susu tu cukup lah untuk 2 orang semangkuk. Tiba-tiba Nabi kata pergi panggil lagi ahli-ahli suffah yang lain. Nak hempas pintu ke nak apa, tuan-tuan? Kan? Kalau kita dah mengetak-getak dah kaki, kan? Maka Nabi SAW arahkan arahan begitu. Jadi Abu Hurairah dalam hati dia kata apa? Ini arahan Nabi, maka dibuat, laksanakan. Sampai ke Masjid Nabawi, panggil ahli-ahli suffah yang lain ke rumah Rasulullah SAW. Kemudian bila sampai, tuan-tuan, wahai Abu Hurairah, bagi kawan kamu minum dulu. Bagi kawan kamu minum dulu. Abu Hurairah pun tengok, bagi kawan yang pertama. Kemudian sahabat yang kedua. Sampai sahabat yang ketiga, kata Abu Hurairah, aku mula mengangkatkan leher aku untuk melihat ke dalam isi mangkuk tersebut. Maksudnya apa, tuan-tuan? Kita lah kalau ni turn orang pertama, kan, turn orang kedua, sampai turn orang ketiga, okey, banyak lagi. Abu Hurairah kata, sampai orang yang ketiga, aku pun mula mengangkat dan memanjangkan leher aku untuk melihat keadaan susu yang berada di dalam mangkuk tersebut. Kemudian bila habis semua sahabat yang lain minum selesai, maka tinggallah Rasulullah dengan Abu Hurairah saja. Maka Nabi lawa Abu Hurairah untuk minum susu tersebut. Abu Hurairah pun minum kali yang pertama. Dia nak bagi kepada Nabi, wahai Abu Hurairah, minum lagi kali yang kedua. Dah kenyang lah, tuan-tuan. Kali yang ketiga, kali yang keempat, sehingga kan Abu Hurairah kata, ya Rasulullah, aku rasa urat-urat aku semua dah dipenuhi dengan susu. Maksudnya dah terlalu kenyang, dah cukup kenyang. Maka ketika itulah Abu Hurairah lihat mangkuk tersebut, tuan-tuan, masih lagi penuh dengan susu, seperti pada mula keadaannya dia melihat susu tersebut. Maksudnya sama, tak kurang pun. Dan susu itu bukannya ditambah di atas muka bumi ini, tapi ditambah oleh Allah Subhanahu Wa Taala daripada langit, tuan-tuan. Dan akhirnya Nabi SAW bagi tahu bahawa sesungguhnya aku pun hari ini lapar, wahai Abu Hurairah. Maksudnya Nabi pun lapar, dan akhirnya barulah Nabi lah orang yang terakhir untuk minum susu tersebut. Maka cukuplah susu tersebut kepada Nabi SAW dan juga Abu Hurairah dan juga pada ahli-ahli suffah yang lain. Kemudian, tuan-tuan, yang terakhir lagi Rasulullah SAW, mujizat yang seterusnya. Nabi SAW didatangi oleh seorang badui yang baru sahaja lepas daripada memburu biawak pada pasir Tok. Dia pun ambil biawak tersebut, tuan-tuan, simpan di dalam jubah dia, dan dia pun dalam perjalanan balik. Bila dia dalam perjalanan balik, dia nampak orang tengah berkumpul. Dia tengok orang tengah berkumpul, Rasulullah SAW dan juga para sahabat. Dengan para sahabat,
Bila nampak orang berkumpul, dia pun datang Badui ni. Dia kata, ada apa ni? Dia kata, ada apa ni? Siapa yang bercakap dekat depan tu? Dia kata, oh itulah Nabi, itulah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oh Nabi, yang orang cerita-cerita tu, yang depan tu ke Nabi? Ya Nabi. Dia pun datang melangkah-langkah kaki, tuan-tuan. Badui ni memang begitu. Kadang-kadang ada satu keadaan Nabi tengah duduk, dia datang, dia cakap Nabi, wahai Muhammad, bagi aku sedikit zakat. Aku orang miskin, orang susah, minta sikit zakat, beri kepada aku. Dalam peristiwa ini, Badui ini datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia datang kepada Nabi, duduk di hadapan Nabi. Dia kata apa? Dia kata, wahai Muhammad, kalaulah biawak aku ini kata kamu ini pesuruh Allah, mengaku kamu ini Nabi, barulah aku pun masuk Islam. Tuan-tuan, kita kalau dapat burung burung kakak tua tu, kita train dia kan. Dia kata, kamu Rasulullah. InsyaAllah lah burung kakak tua tu boleh bercakap, boleh ajuk balik ayat kita. Tapi macam mana biawak tu nak sebut, tuan-tuan? Biawak tu nak sebut. Apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam buat? Nabi datang, Nabi tengok biawak tersebut. Tengok tuan-tuan, apa yang Nabi kata? Nabi kata kepada biawak tersebut bahawa sesungguhnya siapa yang kamu sembah? Nabi tanya kepada biawak tersebut bahawa sesungguhnya man ta'budu, siapa yang kamu sembah? Nabi tanya. Boleh je Nabi tanya siapa aku? Kan? Macam belagak sikit kan? Tapi Nabi tanya, siapa yang kamu sembah? Kamu menyembah siapa? Beradabnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian biawak itu jawab, allazi fis sama'i arsyu wa fil ardi sultan. Kata biawak tersebut, dan para sahabat pun dengar, tuan-tuan. Dia kata, aku mendengar biawak itu berkata-kata dalam keadaan bahasa yang kami pun faham. Dalam keadaan bahasa yang kami pun faham. Maka biawak itu kata bahawa sesungguhnya aku menyembah Tuhan yang arasnya di langit dan di bawah bumi ini adalah kekuasaan dan pemerintahannya. Kemudian baru Nabi tanya, faman ana, aku ni siapa? Aku ni siapa wahai biawak? Anta rasulur rabbi alamin wa khatamun nabiyyi, kamu adalah pesuruh Allah dan kamu adalah penutup sekalian Nabi. Tuan-tuan, tercengang Badui itu tadi, biawak tu sebut perkataan tersebut. Maka masuklah Islam, masuk Islam biawak pula, masuklah Islam si Badui tadi itu daripada mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan nampak, saya cuba rushing tuan-tuan, 1200 baru sempat cerita 5 ke 6 ke tak sampai 10 pun mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nanti tuan-tuan balik senaraikan berapa banyak mukjizat Nabi yang tuan-tuan tahu. Banyak mana yang tuan tahu itulah pengetahuan tuan-tuan berkaitan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah tahu juga daripada tak tahu. Wallahu alam tuan-tuan, sekadar itu dulu. Yang baik datang daripada Allah, yang lemah adalah kelemahan saya sendiri. Moga-moga kita mendengar kisah para Nabi, kita mendengar kisah mukjizat para Nabi, mendatangkan rasa sayang kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Allah himpunkan kita nanti bersama dengan para Nabi dan para Rasul di akhirat nanti. Itulah idola yang kita nak berhimpun bersamanya, tuan-tuan. Tak kisahlah mana-mana pemimpin yang kita agungkan selama ini, tuan-tuan, akhirnya kita nak bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkanlah dosa-dosa kami, dosa kedua ibu bapa kami, dosa ahli keluarga kami, dosa rakan-rakan kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, bantulah kami dalam mentaati perintah-Mu, bantulah kami dalam meninggalkan segala larangan-Mu. Ya Allah, ya Tuhan kami, terimalah amal ibadah kami, solat kami, puasa kami, zikir kami, bacaan Quran kami, sedekah kami sebagai pahala yang diterima di sisi-Mu, wahai Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ringankan sakit sakaratul maut kami, ya Allah. Matikan kami dalam keadaan husnul khatimah, jangan matikan kami dalam keadaan su'ul khatimah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikan alam kubur kami di antara taman-taman syurga.
Jangan jadikan kubur kami di antara lubang-lubang neraka. Ya Allah, ya Tuhan kami, bangkitkan kami dalam keadaan Engkau redha dengan kami, ya Allah. Berilah buku amalan kami dengan tangan kanan kami, jangan beri buku amalan kami dengan tangan kiri kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, hisab dan timbanglah kami dalam keadaan ihsan dan penuh kasih sayang, wahai Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, pimpinlah kami dalam meniti titian sirat-Mu, ya Allah. Himpunkan kami, kedua ibu bapa kami, ahli keluarga kami, rakan-rakan kami ke dalam syurga Firdaus-Mu tanpa hisab dan azab, dan jauhkanlah kami daripada azab api neraka Jahannam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Bal ya karim.